Okey, itu berkaitan dengan bab 4 tadi lah. Sekarang kita nak pergi kepada bab 5. Okey, masalah yang biasa dihadapi oleh pelajar apabila pelajar menjawab soalan kuantitatif bab 5 bagi kes teori pengeluaran. Okey. Kalau kita antara masalah utama pelajar bila menjawab teori pengeluaran bab 5. Okey, bab 5 ada dua, teori kos, teori pengeluaran. Kita tengok teori pengeluaran dulu. Okey. Masalah menghitung nilai MP, nilai AP daripada TP yang diberikan daripada jadual lah. Okey. Ada pelajar dia tak tahu pun nak mendapatkan nilai MP dengan AP daripada TP. Okey. Tapi majoritinya tahulah. Cuma ada segelintir yang masih tak dapat memperolehi nilai MP pengiraan. MP perubahan TP bagi perubahan buruh kan. Okey. Yang kedua, bila dapat nilai MP dengan AP, masalah nak melakar keluk satu hal lagi. Lakar tu ramai yang lakar, pakai lakar je. Itu masalah dia. Lakar boleh, tapi bentuk keluk TP, keluk MP dan keluk AP tu mestilah dilakar dengan tepat. Sebab kalau bentuk tidak tepat, tidak betul, jawapan tak akan dapat lah. Dan dia akan mempengaruhi keseluruhan rajah anda tu. Okey, jadi bentuk keluk TP, MP dan AP pada kedudukan yang betul, pada kuantiti buruh yang betul. Okey, ini penting. Ini masalah bila menjawab soalan teori pengeluaran. Bagi keluk lah, bentuk keluk. Okey, yang satu lagi, yang ketiganya ialah silap melabelkan paksi mendata tu. Okey, paksi mendata tu ialah bukan Q saja, tapi QL, kuantiti buruh. L tu labor, Q tu quantity lah, quantity of labor, kuantiti buruh. Atau bilangan input, ada kalau tak nak tulis buruh, mungkin input berubah. Gitulah. Tapi ramai yang tak faham itu. Ada tulis Q je. Ada tulis keluaran pun ada. Kuantiti, keluaran kuantiti itu bukan. Paksi mendata bukan itu kuantiti buruh. Input berubah. Yang itu saya nak peringatkan, sangat penting. Okey, yang keempatnya, dalam teori pengeluaran ini pelajar tidak dapat membezakan jarak antara berlakunya hukum pulangan sud bertambah dan satu lagi hukum yang kedua, hukum pulangan sud berkurang. Bukan susah pun kita tengok pada bentuk keluk MP, betul tak? Kalau MP kan dia naik, lepas tu dia turun, dia capai maksimum. Bila dia naik, dia capai maksimum, dia turun. Jadi masa dia naik tu, hukum pulangan sud bertambah berlaku. Bila dia dah capai maksimum, apabila MP tu turun, sehinggalah dia memotong paksi mendata dan seterusnya negatif tu, itu kita panggil hukum pulangan sud berkurang. Okey. Jadi dua saja. Yang kelima ialah dalam teori pengeluaran ini ialah masalah nak menentukan pada buruh ke berapa berlakunya hukum pulangan berkurang. Soalan selalu akan soalan pengiraan, soalan kuantitatif selalu bila keluar teori pengeluaran yang sebuah lakar keluar satu hal, cari angka nilai MPTP tu satu hal, yang kedua melakar satu hal, yang ketiga ni dia akan tanya pada buruh ke berapakah bermulanya hukum pulangan berkurang. Kita tak boleh cakap pada buruh, tak boleh selepas. Kalau dia berada pada tu dia mencapai MP maksimum, tak boleh, dia mesti selepas. Kalau contohnya unit ketiga, jadi kita akan beritahu selepas unit buruh yang ketiga, itu baru bermulanya hukum pulangan berkurang, sebab dia dah turun waktu tu. Bukan pada tu maknanya dia berada pada maksimum lagi, belum turun lagi. Yang itu penting Okey, kita cuba mendalami satu contoh soalan Ini soalan tahun 2013-2014 Jadual
yang menunjukkan bilangan buruh dan jumlah keluaran fizikal. Keluaran fizikal tu TPP tu, TP lah, keluar TP bagi sebuah firma. So berdasarkan jadual di bawah, isikan ruangan kosong ni. Okey, ni senang je. Okey, kita buatlah. TPP tu ialah TP lah, total production. Okey, untuk MPP tu keluaran physical suit tu maknanya MP lah, marginal atau product. Okey, MP. APP tu AP lah. Jadi carilah nilai dia. Cuma saya nak highlight kat sini, cari tak ada masalah sebab MP tu perubahan TP bagi perubahan buruh kan, QL tu. Tapi yang saya nak mention pada buruh sifar, tu tak kira lah MP ke MPP ataupun AP, dalam jadual ni APP mesti dash. Okey, pada buruh sifar dash. Okey, lepas tu pada buruh yang pertama, kedua dan seterusnya baru ada, bukan mula-mula. Okey, yang itu. Ya, saya nak tengok ada lagi lah pelajar yang nak masuk ke dalam bincangan kita. Admit sekejap. Okey. Okey, so yang saya nak highlight kat sini ialah semasa buruh sifar tu dash jangan tulis kosong. Jangan sekali-kali menulis kosong pada buruh sifar. Tu nak bagi tahu tu. Bagi keluk marginal product MP dan juga AP average product. Okey. Tu semasa buruh sifar. Okey. Siapa tulis kosong memang dia akan potong markah. Okey. Okey. Perkara kedua kita nak melakarkan keluk TP, keluk TPP, MPP, APP. TPP tu TP lah. MPP, MP. APP, AP. Keluk AP. Okey, bila kita nak melakar, paksi menegak, saya kata keluk TP, kita nak buat 3 keluk. Jadi kita tulis lah. TP, MP, AP. Dan yang mendata dalam kes ni bukan buruh. Input berubahnya adalah kuantiti baja. Okey. Jadi kita kena tulis lah baja. So bentuknya kena tepat. Saya beritahu tadi, bentuk TP-nya kena tepat. Masa dia meningkat tu, dia bukan bentuk TP ni. Yang ni paling ramai pelajar silap buat keluk TP. Dia pelajar yang membuat kesilapan apabila membuat keluk TP ni, dia buat seperti TP tu, keluk total product tu seperti keluk dia buat keluk TU dalam bab 4, total utility. TU, total utility, tak sama dengan TP. Total utility dia gemuk tau, dia gelembung sikit kan. Bagi keluk TP dia bukan gemuk tau, dia shape dia lekuk dulu. Kalau kita tengok sini dia meningkat, dekat sini ni meningkat, dia lekuk macam ni tu, slim lah, meningkat dengan cepat, kemudian meningkat dengan keadaan berkurang dan seterusnya maksimum dan seterusnya turun. Okey, jadi dia ada shape sikit, TP tu. Dia bukan main straight naik gemuk macam tu, macam keluk TU bukan. Saya nak bagi tahu, ramai sangat pelajar yang membuat seperti keluk TU tu. Bukan, keluk TP tak sama dengan keluk TU. Malah ada pelajar yang tertukar antara TP dengan TU ni. TU tu dalam teori utility, TP ni dalam teori pengeluaran. Okey, jadi kena pastikan bentuk TP adalah seperti yang tertera, seperti yang saya tunjukkan ini. Okey, dan bentuk keluk TP mempengaruhi bentuk keluk MP. MP meningkat pada mulanya daripada kuantiti baja kosong, sifar kosong ni, sehinggalah yang ketiga buruh kuantiti baja ketiga ni dia meningkat. Sebab apa? Sebab pada waktu itu TP sedang meningkat dengan kadar yang meningkat, naik dengan cepat, kan? Jadi dia meningkatlah MP. Tapi selepas MP maksimum, kita dapati keluk TP tu dia memang meningkat, tetapi dia meningkat, sudah mula meningkat dengan kadar yang berkurang. Bila dah meningkat dengan kadar berkurang, dia mempengaruhi bentuk MP dekat bawah tu. MP tu sedang berkurang lah, selepas dia maksimum dia turun sehingga daripada unit ketiga ke unit ke-6.
Dan unit ke-6 tu MP sifar. MP sifar tu maknanya semasa TP maksimum. Okey. Ada orang yang dah faham. Apa yang saya beritahu ni merujuk pada pelajar ada segelintir yang masih tidak boleh melakar keluar dengan. Itu belum cerita tentang macam mana betapa lamanya kamu nak siapkan rajah yang betul. Yang silap satu hal, bentuk rajah yang silap tu satu hal. Mengambil masa yang lama tu satu kerugian lah. Okey. Jadi cuba perbetulkan. Langkah yang paling simple sekali, kita cuba balik nanti ada masa 2-3 hari lagi ni. You cuba buat mungkin 10 ke, kalau rajin 15, 20 rajah ni, buat banyak kali. Akan dapatlah bentuk yang tepat, yang baik. Refer pada buku betul. Okey, jangan ingat-ingat lupa gitu lama-lama. Habis saya ingat. Dan satu lagi kelop AP. Okay, kelop AP tu dia bersilang dengan MP semasa AP maksimum. Okey. Tu. Yang kedua ni kita tengok perbezaan jarak hukum pulangan sud bertambah dengan hukum pulangan sud berkurang. Saya kata tadi dia mengikut bentuk kelop MP. Jadi semasa MP meningkat daripada kuantiti baja kosong sifar sehingga kuantiti baja yang ketiga berlakunya peningkatan MP. Itu kita panggil hukum pulangan sud bertambah. Kita tengok pada kelop MP. Dan selepas MP mencapai maksimum, dia turun pada unit buruh kuantiti baja ketiga tu dia turun kan. Jadi dia turun sampai negatif tu, hukum pulangan sud berkurang. Okey. Yang itu. Jadi hukum pulangan sud. Nak tanya? Ya. Sir, MP tu dia boleh mula dari kosong ke graf dia? Kalau you buat lakaran pada kertas graf kan sebelum ni, kita start pada unit yang ke bukan sifar, sorry. Rajah tu dia yang MP dengan AP tu dia bukan pada sifar, dia atas sikit. Pada unit yang pertama antara. Bila you buat MP yang tepat, bila buat daripada, sebab sebelum ni rajah pelajar kena buat atas kertas graf tau. Jadi kalau kertas graf sebelum ni MP tu pelajar kena buat antara tau. MP tu antara macam dia bukan pada kuantiti baja 1 pada 2 pada 3, dia antara tau. Macam 0.5 1.5 gitu. Untuk MP lah. Tapi untuk sekarang ini, untuk maklumat anda semua, just lakar sajalah. Jadi bila lakar saja, tak ada kertas graf lah. Kan? So bila tak ada kertas graf, you lakar. So ingat you buat MP dengan AP tu bukan bermula daripada sifar tu bukan. Pada unit 1 lah, kita start pada unit 1 dan seterusnya. Okey. Tu bagus soalan. Ya. Ada soalan? Tak faham kenapa maksudnya permulaan ketiga-tiga itu graf kan? Okay. Kita perlu mula dari 1. Dia begini, saya undur balik saya undur balik semula kepada jadual yang saya tunjuk awal-awal gitu. Soalan ni soalan B kan, soalan rajah kan. Okey, saya undur balik. Ni soalan rajah kan, B kan, lakar kan. Okey, saya pergi soalan A You tengok soalan A. Ni soalan A, isi ruangan kosong kan. Kalau you tengok pada buruh sifar, you nampak buruh sifar tu. MP dan juga AP adalah kita tandakan dash. Betul tak? Sebab tu, itu very important. Dash tu sangat penting. Jangan tulis sifar kosong. Pada buruh kosong, jangan tulis kosong. You akan kena potong markah lah. Tolak markah. Kita akan diminta menulis dash. Bagi kelop marginal dan average, kita akan dash pada output buruh sifar. Jadi, bila dah dash, maknanya kita tak boleh start pada buruh sifar tu. MP dengan AP tidak boleh pada sifar tu. Dia start
pada unit yang selepas tu lah. Okey. Yang 50 MP 50 dengan AP 50 tu. Dia start dari situ lah. Boleh jelas So pada output satu lah. Tapi yang lebih tepat sebenarnya bagi MP tu dia level 0.5 sebenarnya. Tapi saya nak bagi tahunya bukan pada huruf sifar. Okey. So soalan yang siapa tadi yang tanya tadi memang jelas kita kena betul sikit lah. Raja saya ni tak tepat lah. Kalau boleh bukan pada sifar bukan. Okey. Saya rasa jelas Okey, kita dah habis perbincangan kita tentang bab 5 teori pengeluaran. Teori pengeluaran tak ada benda lain dah. Teori pengeluaran ni seperti yang saya cakap tadi, nak laka keluk saja. Lepas tu yang lain bentuk keluk kena betul, yang itu saja. Yang lain tak ada masalah sangat nak kira MP, AP tu tak ada masalah. Okey, kita pergi pada teori cost, masih bab 5 teori cost. Okey. Masalah yang biasa dihadapi semasa menjawab soalan kuantitatif bagi teori cost ni, pertamanya pelajar gagal mengingati rumus ataupun formula bagi setiap kos jangka pendek. Kita faham kos jangka pendek ni banyak tau. Kos tetap, kos purata, kos tetap purata, kos AFC, AVC, kos purata, kos marginal, ada banyak. Nak ingat definisi pun satu hal. Ini kau pula nak mengingat rumusnya. Malah ada yang tertukar rumus. Okey, jadi kena be alert lah tak perkara ni. Ada orang dia boleh ingat rumus tau. Tetapi masalahnya bila you kena ingat satu perkara saya nak pesan. Bila you dalam dewan peperiksaan, di meja peperiksaan tu nanti, dia punya suasana lain tau. Dia bukan macam you berada di dalam kelas. Kelas biasa you boleh gelak-gelak kan, you boleh sembang-sembang. Dekat dewan peperiksaan tu, demi mengejar masa, sekarang pula 2 jam, hati you berdebar tau. You dalam keadaan nervous, terutama first day ke kan, nak jawab periksa, nak kejar masa ni. Jadi kadang-kadang you punya ingatan tentang rumus, tentang apa, hilang habis. Saya cakap tu terang lah. Jadi sebab tu jawapan jadi yang sepatutnya boleh jawab dengan baik hilang habis. Yang itu saya nak bagi tahu jadi kena kontrol you punya emosi pada hari peperiksaan tu supaya lebih bersedia, lebih tenang, banyakkan berdoa. Yang paling cool, cool down. Calm down. Okey, yang kedua, tidak boleh mengaplikasikan rumus kos jangka pendek semasa menjawab soalan. Kita menghafal rumus tu, tapi pelajar tak boleh nak mengaplikasikan sebab rumus tu tak semestinya seperti itu. You kena renovate rumus tu kan, untuk cari kuantiti ke ataupun you kena buat sesuai rumus tu. Nak mengaplikasikan rumus tu satu masalah. Itu satu hal yang berlaku pada pelajar lah. Okay. Jadi kena solution senang je. Kena buat banyak latihan lah. Okay. Okey, sekejap saya ada nak admit lagi pelajar ni, ada signal ramai yang ada lagi nak masuk ni. Okey Okey, tersambung semula. Yang ketiganya, teori kos ni masalah biasanya dia pelajar tidak dapat melakar keluk-keluk kos jangka pendek dengan betul lah, dengan tepat. Macam keluk TP tadi lah, keluk TP, keluk MP, keluk AP. Sama juga dengan keluk kos ni. Walaupun sebenarnya senang je, tapi jarang tengok keluk tu kan. Jadi tak betul. Keluk tu jadi tak betul. Okey, lakaran keluk kos jangka pendek yang salah. Kita tunjuk yang biasa kita jumpa lah, belajar buat salah kan, apabila you all melakar keluk. Jadi macam ni. Kita faham sepatutnya AC titik minimum tu. Titik minimum tu pada saya ada titik tu, nampak tu.
Tapi MC itu tidak memotong pada titik minimum AC dan titik minimum AVC. Dia memotong semasa AC sedang meningkat dengan AVC pun sedang meningkat contoh. Tak kena pada titik minimum. Salahlah keloknya. Jadi kena betul. Yang ini kena betul. Kalau you buat salah macam ni, macam mana nak dapat markah kan? Jadi kena betul. Jadi MC tidak memotong pada titik minimum AC dengan AVC. Jadi salahlah kelok anda. Tu yang keduanya, you buat kelok AC, titik minimum AC tu sama dengan titik minimum AVC. Tak betul juga. Titik minimum AVC dicapai lebih awal, lebih dahulu daripada kelok titik minimum AC kan. Dan satu lagi, bila dah macam tu, AC dengan AVC titik minimum sama pada kuantiti yang sama. Jadi MC tu dia memotong pada titik minimum AC, tapi dia tidak memotonglah pada titik minimum AVC. Itu jadi keluk tu salah juga. Okey. Jadi sepatutnya MC hanya memotong pada titik memotong kedua-duanya kan. Okey. Kita tahulah kalau kita selalu tengok ni yang betul ni. Jadi yang betulnya macam ni. Okey, MC memotong titik minimum AC dan AVC pada kedua-duanya semasa dia minimum lah. Dan titik minimum AVC tu lebih dahulu dicapai. Barulah titik minimum AC dicapai. Okey. Dan kita kena ingat satu lagi. Walaupun AC dengan AVC ni berbentuk U, tetapi semakin jauh kuantiti tu, bila kuantiti keluaran bertambah, jarak antara AC dengan AVC tu semakin rapat kan, semakin dekat. Mula-mula dia jauh kan, lepas tu semakin dekat. Tapi cara dia, okey. Okey. Itu berkaitan dengan kos lah. Okey. Dan kita tengok pula masalah yang biasa dihadapi pelajar ni semasa menjawab soalan kuantitatif bagi bab 6. Okey. Bab 5 saya rasa yang tu je lah. Okey, yang tadi je lah. Kalau ekonomi bilangan tu saya rasa tak ada masalah sangat lah. Kalau ada masalah pun pada melakar bagaimana terbentuknya lakaran keluk LAC, kos purata jangka panjang. Itu je. Okey. Okey, kita pergi pada masalah pertama lah, bab 6 ni. Okey, bab 6 ni ada 3 pasaran, PPS, monopoli, bermonopoli. Jadi yang pertama sekali yang kita kena pastilah pelajar gagal menentukan titik keseimbangan pasaran. Itu semasa firma mendapat untung maksimum lah. Okey, titik keseimbangan tu tak tahu kat mana. MC sama dengan MR kan? Jadi tak tahu kat mana. Yang kedua, bila tak tahu MC sama dengan MR, sudah pasti dah tak tahu kuantitinya kat mana, harga keseimbangan kat mana. Jadi susah lah. Okay? Ada pelajar yang memang tak tahu. Jadi kita kena maklumkan perkara ni. Harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan semasa MR sama dengan MC. Yang kedua, gagal membezakan ataupun mengenal pasti nilai ARAC. Kalau tak dapat mengetahui nilai AR, hasil purata dengan kos purata AC, macam mana dapat untung? Macam mana nak tahu jumlah hasil, jumlah kos? Nak bezakan dua tu, untung ke rugi kan? Jadi ada juga yang tak tahu. Yang ketiga, gagal mengenal pasti luas kawasan TR, total revenue, dan juga total cost, jumlah kos. Tak tahu luas macam mana, 4 segi dia tu kawasan mana. Jadi itu masalah dia. Yang keempat, gagal memberi nilai ataupun luas kawasan untung rugi. Bila dah TR pun tak tahu, TC pun tak tahu, confirm dah untung rugi pun tak tahu ke mana. Okey. Dan yang kelima, pelajar tidak dapat menjelaskan. Ini biasa. Yang ini paling ramai. Tidak dapat menjelaskan kenapa firma ni dalam jangka pendek ni dia boleh meneruskan operasi ke ataupun dia kena tutup operasi. Dia rugi yang tutup ke rugi yang terus operasi tu, dia tak boleh bagi reason why, kenapa firma ni kena tutup, kenapa firma ni kena buka, boleh buka tu rugi, boleh buka, dia tak boleh bagi tahu. Itu masalah ramai sangat yang ayat dia tu. Ayat tu kena jaga. Okey, masalah berkaitan mencari keseimbangan pasaran. Okey, kita tunjuklah Okay. Kebanyakan dah tahu. Bila kita tengok rajah macam ni, kita dah tahu dah dia dapat untung apa kan.
Untung apa agak-agak? Kan? Sebab AR di bawah daripada AC. Belum cari lagi titik keseimbangan dan sebagainya, kita dah tahu dia rugi. Sebab AC tu berada di atas daripada AR. Rugi, tetapi rugi yang meneruskan, yang boleh meneruskan operasi. Sebabnya AR tu walaupun bawah AC, tapi dia di atas AVC. Sebab AR tu memotong antara AC dengan AVC kan. Jadi dia rugi tapi boleh teruskan operasi. Jadi okey, ini kepada yang masih tak faham lagi. Okey, tolong faham betul-betul kaedah mencari titik keseimbangan, mencari harga, kos, hasil, untung dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali kita tengok titik keseimbangan MR dengan NC. Di mana di titik E0. Titik E0 ni titik keseimbangan lah. Okey, dekat situ yang kita tandakan sebagai E0 tu. Apabila MC bersilang dengan MR. Daripada situ kita dapat harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan. Okey, gariskan menegak, garis putus menegak, garis putus mendatar. Mendatar tu harga dia pada PO. Harga keseimbangan PO tu dilihat pada keluk AR sama dengan DD kan. Sebab AR sama dengan DD sama dengan P. Kuantiti keseimbangannya pada Q0. Dah titik keseimbangan E0 kat situ, kuantitinya Q0 lah. Okey. Jadi saya yakin ramai yang faham ni. Tapi kita kena ingat ada juga yang masih belum faham tentang perkara ni. Jadi kita kena ingatkan betul-betul. Saya nak beritahu bahagian soalan kuantitatif final untuk kuantitatif bagi pasaran, struktur pasaran ni banyak soalan final ni Jadi jangan sisihkan peluang untuk mendapat manfaat yang banyak bagi topik ni topik struktur pasaran ni final. Okey, saya nak admit ada beberapa orang lagi ni. Saya ada dengar dia punya signal Okey dah. Okey kita tengok titik keseimbangan, kita tengok harga keseimbangan, kita tengok kuantiti keseimbangan kan. Okey, lepas tu kita tengok apa lagi? Hasil tu. Tentukan kawasan kos. Jadi kawasan kosnya adalah TC kan. Luas kawasan TC. TC ni hasil campur kos tetap dengan kos berubah. Okey, ke mana kawasan? Ni kos berubah sebab AVC pada P2 kan. OP2 pada titik C tu. Ni kos tetap. Okey, saya undur balik Ni kos berubah, ni luas kos tetap. Jadi campur dua tu TC lah. TC tu OP1AQ0. OP1AQ0 itu TC, jumlah kos. Okey. Manakala jumlah hasil, tentukan kawasan jumlah hasil. Jumlah hasil dekat mana? Jumlah hasilnya kita tengok pada titik B tu, AR kan. AR pada titik B itu pada harga P0. Tu nampak kan? Okey ni jumlah hasil. Jumlah hasil. Okey, jadi maknanya jumlah kos lebih besar daripada jumlah hasil. Jadi dia kawasan rugi lah. Rugi mana ni? Rugi dia. Ni yang warna hijau ni rugi. Okey. Saya tunjukkan jarak antara P1, harga P1 dengan P0. Tu rugi. Jarak AB tu. Okey. Ni rugi. Sebab jumlah kos melebihi jumlah hasil. Okey. Jadi ruginya kawasan P1 AB P0. Okey. Tadi kita buat macam itulah. Okey. Yang ini penting. Yang ini sangat penting. Banyak. Kita jangka banyak soalan keluar pada bahagian ni. Struktur pasaran. Be alert. Okey. Jadi FIMA ni mendapat untuk ukuran normal. Untuk ukuran normal rugilah. Tetapi ini untuk ukuran normal bagi kes meneruskan operasi. Jadi kita tak bincanglah tentang yang itunya. Cuma kita nak kenapa dia FIMA ni rugi tapi dia tak boleh meneruskan operasi. Ni ayat yang paling penting. Okey, dalam kes ni saya tunjuk balik semula
FIMA ni rugi kawasan hijau tu, kawasan P1A, B, P0 tu. Tapi rugi ni dia boleh meneruskan operasi. Sekarang ni yang saya nak highlight kenapa FIMA yang rugi tapi dia boleh meneruskan operasi. Ayat ni paling penting. Okey. Kita beritahu walaupun kerugian mengalami kerugian untuk ukuran normal kerugian, tetapi sebagai langkah meminimumkan kerugian, FIMA meneruskan operasi tu sebab dia nak meminimumkan kerugian dia. Dia tutup pun dia rugi, dia meneruskan operasi pun dia rugi. Jadi untuk mengurangkan kerugian, meminimumkan kerugian, dia mengambil keputusan meneruskan operasinya. Kerana apa? Ni reason dia. Kerana kerugian yang dialami hanya melibatkan sebahagian daripada kos tetapnya saja. Itu dari aspek kerugian lah. Berbanding jika dia mengambil keputusan menutup operasi, dia terpaksa menanggung semua kos tetap dia. Baik dia teruskan, sebab dia teruskan dia rugi hanya sebahagian kos tetap je. Kalau dia tutup bukan sebahagian, semua kos tetap dia kena tanggung. Jadi itu langkah meminimumkan kerugian lah. Meneruskan operasi itu adalah langkah meminimumkan kerugian. Okay? Yang kedua, kita boleh cerita dari segi hasil. Hasil yang diperolehi oleh FIMA ini, dia meneruskan operasi sebab hasilnya dapat menutup semua kos berubah dan sebahagian kos tetap. Itu juga boleh diterima sebagai alasan. Ataupun kita boleh ringkaskan, harga P dia tu masih lebih besar daripada AVC. Selagi P dia lebih besar daripada AVC, dia akan meneruskan operasi walaupun rugi. Okey, dua reason ni lah. Okey, ada orang faham, tapi kita kena ingat ada yang tidak faham. Okey, tu. Jadi be alert. Okey, kita nak tengok rumusan sedikit tentang kelemahan pelajar semasa menjawab soalan kuantitatif. Ni kita baru bincang kuantitatif baru ni, kita baru bincang esei lagi. Kuantitatif. Kelemahan utama yang kita dapati, yang pertama sekali bila menjawab soalan pengiraan ni, tidak menulis rumus, tidak menulis formula. Tolong tulis formula. Dalam kelas saya yakin setiap pensyarah anda selalu dalam kelas tutorial mengingatkan pelajar supaya menulis rumus. Dia tulislah rumus. Soal dia bagi markah ke tak bagi markah itu tak kisah, yang penting you kena tulis rumus. Okey. Yang keduanya, jalan pengiraan terlalu ringkas. Okey, macam saya tunjuk tadi lah teori utility tadi kan, rumus tak tulis, syarat asas, syarat pencukup, lepas tu jalan kira, nak mengira kombinasi barang yang memenuhi sama pembelanjaan sama dengan pendapatan pun ringkas sangat. Tak boleh, kita kena detail. Okey, satu persatu. Dan kalau ada RM tulis RM, kalau ada juta unit tulis unit, kalau peratus tulis peratus, kalau ada kilogram tulis kilogram. Itu jangan kita tak tulis. Tengok apa yang soalan tu mention. Okey, yang keempatnya, graf ni dilukis tiada label. Dalam kes ni kita bukan buat pada kertas graf, kita buat pada lakaran. Kita diminta melakarkan. Okeylah keluar apa pun kan, tapi label tu, pasti tu kena tulis. Pasti meregak dia apa, pasti mendatanya apa. Tak semestinya harga je. Mungkin banyak kan, macam kalau teori pengeluaran, pasti menegaknya bukan harga, pasti menegaknya TP, MP, AP. Jadi begitulah, kena labelkan. Dan soalan kalau isi tempat kosong, mesti tahu bila perlu tulis dash, bila perlu tulis sifar. Jangan dash begitu tulis sifar. Saya dah beritahu tadi dalam teori pengeluaran tadi kan, dalam jadual tu. Ingat kalau you tulis sifar, habis lah. Tapi bukan teori pengeluaran saja yang kena tulis dash. Bagi keluar marginal ni semua dash. Marginal dengan average pada output sifar dash, bukan sifar. Jadi kalau you pergi pada teori cost pun ada banyak marginal, MC, AC. Jadi kena tulis dash pada output sifar saja. Okey, bagi kelup marginal, tak kira marginal utility ke MU ataupun MP, marginal product ke MP kan, yang dilukis tu tidak pada titik yang betul. Okey, itu kelup marginal. Ini bagi kertas graf lah, kertas graf. Tapi saya rasa you all dah tak buat sekarang kan.
Untuk marginal yang lebih tepatnya sepatutnya titik itu mestilah di antara skala 0.5, 1.5, 2.5 dan seterusnya. Dia tengah-tengah antara 0 dengan 1, 0.5. Antara 1 dengan 2, 1.5. Antara 2 dengan 3, 2.5. Bagi marginal lah, bagi tak kira keluar marginal apa kali. Itu yang tepat. Okey. Kalau you buat pada satu, pada unit kedua, dia tak akan tepat. Okey. Tapi yang ni jangan risaulah, yang ni kita tak buat pada kertas graf dah. So you sekarang ni syllabus anda hanya perlu lakar saja. Jadi buatlah lakaran tu menyerupai apa yang ada dalam bentuk dalam buku yang ada. Okey. Yang itulah. Okey. Cikgu. Ya. Ada soalan? Cikgu, boleh terangkan yang nombor 6 tak? Saya tak faham apa itu titik mesti di antara skala 0.5, 1.5, 2.5 dan seterusnya. Oh, yang ni kalau saya cerita tadi kan. Kalau sebelum ni, bila pelajar diminta membuat dalam kertas graf, lakar kertas graf lah. Tapi sekarang ni you all tak perlu kertas graf lah. You lakar saja. Jadi yang ini not important sangat sekarang lah. Sebab tak ada kertas graf kan. Kalau dulu skala macam contoh 0, lepas 0, 1 kan. Lepas 1, 2 skala tu. 0, 1, 2 kan. Jadi kalau nak buat keluk marginal, dia mesti bukan pada 1, bukan pada 2, bukan pada 3, tapi antara. Macam skala antara 0 dengan 1 tu, you kena tandakan pada 0.5. Itu maksudnya. 1.5 tu maksudnya antara skala 1 dengan 2 tu 1.5. Tengah-tengah antara 1 dengan 2 tu kan 1.5. Jadi gitu. Tapi untuk sekarang ini tak ada dah. Jangan risau. Sebab kamu tidak perlu dilakarkan pada kertas graf. You hanya perlu lakarkan saja. Lakar tu bukan menggunakan kertas graf lah. Maknanya you buat je seperti mana menyerupai seperti apa yang ada dalam buku je. Okey. Maksudnya kalau you buat MP tadi, kalau saya tunjuk MP tadi kan, MP tu memotong betul-betul pada titik minimum AVC dan AC. So you kena buat macam tu lah. Gitu je lah sekarang ni. Okey, itu maksud melakar. Kalau kertas graf ni you kena tulis satu-satu. Dah tak ada dah. Jangan bimbang lah. Okey. Tu saya rasa menjawab soalan pelajar tadi lah. Okey. Yang ketujuhnya ialah nombor dibundarkan. Ini kita kalau soalan pengiraan jangan bundarkan tau. Sepatutnya contohnya jika you dapat titik perpuluhan 2.5712, you ambil sampai 2 titik perpuluhan saranya ditulis 2.57. Okey. Jangan 2.5711 dibundarkan jadi 3. 2.57 jadi 3. Tak boleh 2 titik perpuluhan 2.57 contohnya tu. Sehingga 2 titik perpuluhan. Saya rasa ramai cikgu-cikgu dah kelas masing-masing dah mention tentang perkara ni Ambil 2 titik perpuluhan. Tapi kalau angka tu banyak yang rapat boleh ambil 3 titik perpuluhan, tak apa. Tapi normally-nya 2 titik perpuluhan lah. Okey. Okey. Perkara yang ke-8, masalah kelemahan soalan kuantitatif ni, jika diminta melukis melakar keluk, dinasihatkan menulis pintasan, intercept, memotong paksi tu, sama ada pada paksi menegak atau paksi mendatar. Soalan pengiraan. Untuk soalan pengiraan, kalau soalan esei tak payah. Bila you jawab soalan esei, you tak perlu ada pintasan lah. Tidak perlu memotong sampai memotong paksi menegak ke mendatar. Tak perlu. Sebab you buat tengah-tengah je kan. Untuk soalan jawab, sebab nak jawab konsep esei ni konsep je. Tapi kalau soalan pengiraan, dia ada angka, you kena sampai intercept dia. Kan? Sebab dia ada fungsi lah. Kalau keluk permintaan tak ada fungsi. Walaupun final tak ada. Dapat 2 kan keluk permintaan. Tapi untuk makluman bila you jawab soalan kuantitatif, tak kira soalan apa sekalipun, you kena ada intercept lah. Kalau keluk tu ada pintasan untuk pengiraan kuantitatif. Okey, nombor seterusnya, kelemahan yang ke-9 adalah pelajar biasanya lebih menumpukan untuk menjawab soalan kuantitatif berbanding soalan esei. Sebab soalan kuantitatif ni lebih senang, mungkin lebih disukai lah berbanding dengan soalan esei yang kena hurai keluk yang complicated sikit lah kan. Jadi tumpuan tu lebih pada soalan kuantitatif. Masalahnya mana boleh macam tu kan. Kita kena
Seimbang kan? Sebab markahnya sama je. Okey.